Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat kan, ceria sahaja pada hari ini. Macam mana kita? Minta maaf lambat sikit hari ni kita start kuliah. Tapi macam mana hari ni? Dah siap sedia untuk kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan hadis kita yang ke berapa ni? Ustazah pun tak ingat. Hadis kita yang ke-31. Okay? Hadis kita yang ke-31. So kita masih lagi bincangkan hadis kita yang ke-31 dan hari ini, insyaAllah hari ini kita akan habiskan, kita akan selesaikan perbincangan dalam bab kita yang hadis yang ke-31 ini. Baik. Hari ini kita akan masuk pada muka surat pada muka surat 293. Kita akan masuk pada muka surat 293 berkenaan dengan wasiat yang pertama kita, iaitu zuhud di dunia. Okey? Sekejap ya. Ingatkan. Baik. So kita lihat begini. Di dalam muka surat kita yang ke-293, sebenarnya mungkin kata Ustazah, kita belum sampai muka surat 293. Hari itu berhenti 291. Betul? Saya tak nafikan kita berhenti di muka surat 291. Tapi tak mengapa, Ustazah nak skip. Okay, saya nak skip muka surat 291, muka surat 292, kita terus masuk kepada subtopik kita yang kedua terakhir di situ. Mana itu berkenaan dengan orang yang paling istimewa dari orang-orang zuhud yang khawatir berkenaan dengan dunia, menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah. Jumpa? Saya harap jumpa ya perenggan itu. Berkenaan dengan orang yang paling istimewa, kita berada di muka surat 293 pada subtopik kita yang pertamalah, yang warnanya yang bold sikit tu kan. Okey, dekat situ. So jangan salah lihat ya. Maknanya bukan topik besar yang bawah tu, itu nanti insyaAllah kita akan masuk. Tapi kita akan mula daripada orang yang paling istimewa dari orang-orang zuhud. Khawatir dunia akan menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah. Maknanya kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan wasiat pertama Nabi SAW. Jangan lupa ya muslimah, dalam perbincangan hadis kita yang ke-31, kita ada dua wasiat daripada Nabi SAW. Dalam sesi-sesi kita yang lepas, kita bincangkan berkenaan dengan wasiat yang pertama ini. Apa wasiat yang pertama yang Nabi berikan kepada seseorang yang mana dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Jadi orang ini datang kepada Nabi kan, dia tanya apa? Dia minta kepada Nabi agar tunjukkan kepada dia dengan amalan, yang mana amalan itu boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Bahkan bukan itu sahaja, dia minta kepada Nabi satu amalan yang mana bila dia buat akan menyebabkan manusia cinta kepada dia. Jadi di sini apa kata Nabi SAW? Nabi SAW pun bersabda, "Izhad fid dunya." So ini wasiat pertama ya. Wasiat pertama yang Nabi SAW berikan kepada lelaki itu. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia ini, maka Allah akan cinta kepada engkau. Wasiat keduanya apa? Wasiat keduanya ialah wazhad fima
fi aidin nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka yuhibbakan nas, Nabi kata kepada dia, manusia akan cinta kepada engkau. Jadi kita bincangkan berkenaan dengan wasiat Nabi yang pertama kepada dia, iaitu berkenaan dengan zuhud di dunia. Belum habis lagi ya muslimah, kita masih lagi nak bincangkan tentang hal itu. Sikit je lagi, sikit je lagi. Dan hari ini kita akan sambung sedikit saja. Baik, so kita lihat begini. Bila kita bincangkan berkenaan dengan zuhud, sekejap ya, aeroplane ke atas. Tak berhenti pula aeroplane ni. Oh, subhanallah. Okey, tak apa. Kita nak tunggu dia berhenti, takut lambat pula. Kita lihat begini. Di dalam penerangan ataupun perbincangan dalam kitab kita, ada dikemukakan dengan pendapat Abu Sulaiman rahimahullah, yang mana beliau berkata, zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Okey, lihat ya di situ, saya lampirkan poinnya, iaitu zuhud meninggalkan perkara yang menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Ini adalah pendapat daripada siapa? Abu Sulaiman rahimahullah. Abu Sulaiman rahimahullah. Jadi beliau mengatakan bila kita kata kita zuhud di dunia ini, ialah kita meninggalkan perkara yang menyibukkan diri kita daripada beribadah kepada Allah. Itu baru dipanggil sebagai zuhud. Kemudian beliau juga berkata, dalam kitab kita ada sedikit lagi penerangan daripada beliau. Apa kata beliau? Beliau berkata, orang zuhud itu bukanlah orang yang mencampakkan keinginan-keinginan dunia. Dan saya kira perkara itu pun dah banyak kali saya tekankan. Antaranya ialah dalam perbincangan kita pada sesi yang pertama berkenaan dengan hadis ini. Yang mana bila kita melihat kepada definisi ataupun kepada maksud zuhud itu sendiri, ialah bermakna bukan kita meninggalkan, bukan kita mencampakkan keinginan-keinginan dunia kita. Kan? Lalu dia beristirahat darinya, maknanya kita campakkan keinginan dunia kita, apa-apa yang berkaitan dengan dunia, iaitu pekerjaan kita, kesenangan contohnya, rumah yang baik, makanan yang sedap, pakaian yang cantik, kita buang semua itu, kemudian kita tak nak. Jadi menurut kepada Abu Sulaiman rahimahullah di sini, bukan begitu maksudnya. Okey, tetapi ialah orang yang zuhud itu adalah zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud ialah bukan mencampakkan keinginan dunia, tetapi mereka ialah orang yang masih lagi kan ada keinginannya terhadap dunia, dan dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia itu dengan mengambil apa yang sekadarnya dan melelahkan diri padanya untuk meraih akhirat. Atau kita dengan kata lain ya, di bawah situ saya nyatakan, dia adalah orang yang bukan meninggalkan dunianya ataupun meninggalkan keinginan dunianya, tetapi mereka adalah orang yang berpenat lelah di dunia ini untuk meraih kehidupan akhirat. Maknanya, sebagaimana yang dah saya bincangkan pada minggu lepas tak ada kuliah tak ada kan? Pada minggu yang sebelum Ustazah cuti sakit tu kan? Kita bincangkan bahawasanya dunia ini adalah jambatan untuk kita menuju ke mana? Ke akhirat, yang merupakan sebuah negeri yang abadi. Tempat kita yang lebih abadi. Dunia kita jadikan ia sebagai tempat untuk kita singgah sahaja. Walaupun kita jadikan ia sebagai tempat persinggahan, tetapi kena ingat, tempat persinggahan itu ia adalah sebuah tempat yang mana kita berpenat lelah untuk tujuan akhirat kita. Dan kita beramal soleh di dalamnya, kan? Kita melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Kita berlaku baik kepada insan yang ada di sekitar kita. Semua ini memerlukan kepada penat lelah,
makna kesungguhan, perjuangan. Kerana apa kita berjuang untuk beramal soleh, kita berjuang untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan kita juga berjuang untuk menjadi insan yang salihah ataupun insan yang baik. Kenapa? Kerana tujuan kita adalah akhirat. Yang mana kita berpenat lelah di dunia ini untuk tujuan yang sedemikian. Maka itu yang dimaksudkan dengan zuhud. Menurut kepada pendapat Abu Sulaiman rahimahullah itu tadi. Kan? Baik. Seterusnya, kita lihat di sini. Ada juga pendapat kan yang menyebutkan bahawa diberikan kepada kita dengan penerangan di bawah itu. Katakan bahawasanya makna zuhud. Okay, senang kata ginilah. Makna zuhud secara kesimpulannya terhadap dunia yang dimaksudkannya dengannya adalah mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengannya. Faham ya? Mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengannya bukan maknanya kita buang dunia itu. Okey? Bukan bermakna kita tinggalkan dunia tersebut. Tetapi kita cuma mengosongkan ataupun kita tak sibukkan diri kita dengan dunia. Kita masih lagi berada pada landasan yang betul, landasan syariat, maksudnya masih lagi berada dalam agama Allah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri kita sebagai seorang muslimah agar kita tidak lalai untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang yang zuhud, dia dia adalah orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan dunia, yang mana dia tidak lalai dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Dia juga tidak lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah letakkan di atas muka bumi ini. Dia jadikan nikmat yang Allah berikan kepada dia sebagai satu platform, sebagai satu ruang untuk dia beribadah kepada Allah. Untuk dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebab itu ya muslimah, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat, adakah perlu kita buang nikmat tersebut? Contoh, Allah berikan kepada kita dengan kekayaan. Contohnya saya kata, Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang banyak. Adakah kita perlu buang rezeki itu? Tak apalah, saya tak nak duit ni. Ambillah, siapa nak ambil, saya tak nak. Bukan begitu. Kenapa kita ada nikmat tersebut? Untuk kita beramal soleh. Dengan nikmat kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Kita boleh membantu orang lain yang memerlukan. Kita boleh bersedekah. Kita boleh bayar zakat. Kenapa? Untuk membantu orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan kalau semua kita miskin, contohnya. Kan? Semua kita miskin. Siapa yang nak bantu orang yang susah? Sebab itu zuhud bukan kita mencampakkan keduniaan kita. Bukan kita mencampakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi ialah bagaimana kita menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tadi. Untuk kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Tujuannya ialah akhirat. Tujuannya ialah akhirat. Kita tidak jadikan dunia ini, contohnya kan, kita kata, oh saya tak naklah duduk rumah yang bagus, saya ni zuhud, Ustazah, saya zuhud. Saya nak duduk rumah tak apalah, sempit-sempit pun tak apa. Duduk kita 5 beranak dalam rumah tu, boleh? Islam tidak mengajarkan kita dengan hal yang sedemikian, muslimah. Hingga kita menyusahkan diri kita, kan, bukan setakat kita menyusahkan diri kita ni. Kalau orang yang sedemikian kan, duduk dalam keadaan yang tak kisah. Ada rumah ke tak ada rumah, mana-mana pun boleh. Kan? Sebab apa? Dengan alasan kita ni zuhud. Tak payah bermewah-mewah. Tak payah ada satu kesenangan dalam kehidupan. Sebab kita ni hidup kena fikir akhirat aja macam tu. Sampai kita susahkan diri kita. Tapi kena ingat, dalam keadaan yang sedemikian, kita bukan sahaja menyusahkan diri kita. Tapi kita menyusahkan orang lain. Kita menyusahkan ahli keluarga kita. Kita menyusahkan anak-anak kita. Kita susahkan pasangan kita. Kerana apa? Pegangan kita tentang zuhud yang silap itu tadi. Maka sebab itu perbincangan kita banyak membetulkan kesalahfahaman kita terhadap konsep zuhud.
Yang mana sekali lagi ingin kita tekankan bahawasanya zuhud itu bukan kita meninggalkan keduniaan kita sehingga kita benci untuk menjadi orang yang memiliki kelebihan. Kita benci menjadi orang yang memiliki kenikmatan. Kita benci menjadi orang yang memiliki kesenangan. Bukan begitu. Tetapi bagaimana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar ia tidak melalaikan kita, agar ia tidak menyibukkan kita sehingga kita lupa untuk taat kepada Allah. Tapi kalau orang yang betul-betul dia faham tentang konsep zuhud itu tadi, okay, kalau kita lihat kepada kesimpulan yang diberikan kepada kita di dalam kitab kita, dikatakan apa? Bukan hanya mengosongkan hati kita. Okay, zuhud itu bukan kita mengosongkan hati kita dari menyibukkan diri diri dengannya, tapi demi untuk kita fokus mencari wajah Allah. Maknanya demi untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat kepadanya, iaitu pengenalan kita kenal Allah kan, dekat dengan Allah, merasa damai dekat dengan Allah dan juga rindu untuk bertemu dengan Allah. Maka jika begitu kefahaman kita tentang zuhud dan itu yang kita lakukan di atas dunia ini, maka tepatlah zuhud yang diajarkan oleh agama kita. Tepatlah zuhud yang diajarkan oleh agama kita. Dan sebab itu Nabi kata apa? Di dalam hadis ini, bila kita zuhud di atas muka bumi ini sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, iaitu kita tidak lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Bahkan kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita berpenat lelah dalam amal ketaatan, dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk tujuan-tujuan kebaikan, yang mana semua itu menjadi saham kepada akhirat kita. Nabi sebutkan dalam hadis ini bahawasanya ianya adalah penyebab kita meraih cinta Allah. Sebab itu yang dipertanyakan oleh lelaki tadi kan? Dia tanya kepada Nabi, apakah amalan yang menyebabkan ataupun yang boleh menyebabkan dia mendapatkan kecintaan Allah? Maka Nabi kata apa? Zuhud di dunia. Maka engkau akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, muslimah, cuba lihat di bawah itu. Pada poin kita yang bertajuk sikap zuhud, termasuk di antara sebab meraih kecintaan Allah Azza wa Jal. Okey? Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu. Zuhudlah di dunia, nescaya Allah akan mencintaimu. Menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Kerana apa? Sikap zuhud terhadap dunia adalah syiar para Nabi Allah, para wali dan para kekasihnya. Maknanya begini, bila kita usaha untuk menjadi insan yang zuhud terhadap dunia, bermakna kita juga usaha untuk mencontohi syiar ataupun mencontohi jalan kehidupan yang telah ditunjukkan oleh para Nabi dan juga orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada para nabi? Allah cinta kepada para wali. Allah cinta kepada orang yang saleh. Maka jika kita berusaha untuk mengikut jalan yang mereka tunjukkan, bukankah kita juga berusaha untuk meraih cinta Allah? Maka sebab itu, kan Nabi kata, bila kita menjadi orang yang zuhud terhadap dunia kita, maka tidak hairanlah orang itu akan memperoleh cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita lihat di sini, Amr bin al-As radhiyallahu an, beliau ni di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin al-As dia berkata,
alangkah jauhnya petunjuk kalian dari petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kerana beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sedangkan kalian adalah orang yang paling menginginkan dunia. Kita ni muslimah, kebiasaannya dalam hidup kita, kita ni memang cinta dengan dunia kita. Kita sayang dengan apa yang kita miliki terhadap dunia ini. Betul-betul kita takut untuk kita tinggalkan apa yang kita ada. Kerana apa? Kita siang dan malam kita berusaha untuk memperoleh apa yang kita ada sekarang ini. Kita bersengkang mata untuk dapat apa yang kita inginkan dari sudut pangkat, status, kekayaan, pujian manusia, kan? Kita memang siang dan malam. Kita usaha, bahkan kita bermati-matian kadang-kala untuk dapat kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Sehingga kita lalai terhadap hak-hak Allah. Itu kita, apa maksud hak-hak Allah di sini? Kita lalai mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita sayang sangat nak tinggalkan dunia ini. Tapi adakah itu yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sebab itu Amr bin al-As radhiyallahu an, beliau kata, apa yang kita buat di atas muka bumi ini yang inginkan sangat dunia, yang menyebabkan kita sibuk sangat dengan hal-hal keduniaan ini, sehingga kita lalai untuk menegakkan ketaatan kita kepada Allah. Lalai juga untuk kita meraihkan orang yang ada di sekitar kita kerana terlampau sibuk sangat dengan keduniaan kita. Ia bukan perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang memang zuhud terhadap dunia. Itulah yang menyebabkan bila kita berusaha untuk jadi orang yang zuhud, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita kerana kita berusaha untuk mencontohi apa yang ditunjukkan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita melihat kan kepada pandangan yang diberikan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an pada muka surat kita yang 294. Okey, dalam muka surat 294 kita ada pendapat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an di atas sekali perenggannya. Okey, di bahagian kiri kita di atas sekali perenggannya di situ, yang mana Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada murid-murid beliau. Okey, dia maknanya di sini dia memberikan pesanan kepada para pelajarnya. Apa pesanan yang diberikan? Kalian lebih banyak berpuasa, solat dan jihad daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada kalian. Ibn Mas'ud radhiyallahu an beritahu kepada para pelajarnya, kalian ni dah bagus, memang bagus. Kerana apa? Kerana kalian banyak berpuasa, banyak melaksanakan solat, kan? Sentiasa berjihad daripada para sahabat. Banyak amalan yang mereka lakukan, iaitu melebihi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Tetapi apa kata Ibn Mas'ud di sini kepada para pelajarnya? Tetapi mereka, iaitu para sahabat, lebih baik daripada kalian. Kenapa sedemikian? Jadi para pelajarnya pun bertanya begitu kepada Ibn Mas'ud. Kan? Mereka tanya kepada Ibn Mas'ud, bagaimana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Jadi apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an? Beliau jelaskan kepada para pelajarnya. Kerana mereka lebih zuhud terhadap dunia daripada kalian yang lebih menginginkan akhirat daripada kalian. Saya baca sekali lagi ya. Okey, saya baca sekali lagi. Kerana mereka lebih zuhud terhadap dunia daripada kalian dan lebih menginginkan akhirat daripada kalian. Ini para sahabat.
Maksudnya begini, para pelajar Ibn Mas'ud radhiyallahu an, mereka beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi keinginan mereka terhadap dunia juga menggebu-gebu. Faham ya maksud saya? Menggebu-gebu tu maksudnya nak juga dunia ini. Nak juga dunia ini. Kita tadi kata tak salah. Tak salah. Benda tu tak salah. Tetapi apa yang menyebabkan para sahabat lebih baik daripada mereka? Para sahabat, mereka ni tak buang dunia tau, muslimah. Kena ingat tu. Mereka tak buang dunia. Tetapi mereka zuhud terhadap dunia. Okay, mereka zuhud terhadap dunia. Kita dah jelaskan tadi kan, apa makna zuhud terhadap dunia? Okey, nanti boleh semak semula. Kalau lupalah, boleh semak semula. Mereka zuhud terhadap dunia daripada para pelajar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu tadi. Bahkan kan, mereka adalah orang yang lebih menginginkan akhirat daripada para pelajar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka orang yang lebih menginginkan akhirat, kita kata mereka adalah insan yang Allah cintai. Kenapa sedemikian? Kerana orang yang sentiasa memikirkan berkenaan dengan akhiratnya, dia tidak ada masa untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak baik untuk dia lakukan ketika dia hidup. Bagi dia, hidup dan mati dia, apa yang dia buat adalah kerana Allah. Ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Bila kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, kan? Jangan lupa, Nabi SAW ada bersabda, berikan pesanan kepada kita, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kekayaan di hadapan matanya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencantumkan semua urusan kehidupannya. Maknanya apa muslimah? Mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupannya ataupun tujuan hidupnya ini, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan setiap urusannya. Dan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan setiap urusannya, maknanya dia dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, di situlah ada kecintaan Allah kepada dia. Okey? Baik. Seterusnya, kita pergi kepada wasiat kita yang kedua di sini. Maknanya muslimah, kita dah selesai bincang berkenaan dengan wasiat pertama yang Nabi SAW pesan kepada lelaki tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada perbincangan terakhir, iaitu berkenaan dengan wasiat Nabi yang kedua kepada beliau. Bagaimana untuk mendapatkan kecintaan manusia. Apa kata Nabi SAW kepada dia? Izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan mendapatkan kecintaan manusia. Yuhibbakan nas, iaitu manusia akan cinta kepada kamu. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia? Macam mana pula ya Ustazah kita nak zuhud apa yang ada di tangan manusia? Okey, baik muslimah. Kita lihat kepada penerangan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali terhadap hadis itu. Okay, apa yang beliau syarahkan berkenaan dengan izhad fima fi aidin nas. Yuhibbakan nas. Okey? Izhad fima fi aidin nas. Yuhibbakan nas. Bagaimana syarah yang beliau berikan dalam kitab ini? Kita lihat pada muka surat 294. Pada wasiat yang kedua, bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia.
dan bahawa hal itu mendatangkan kecintaan manusia. Terdapat banyak hadis dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk menjaga diri. Okey, Nabi dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi perintahkan kepada kita agar jaga diri kita dari apa? Dari tidak meminta-minta kepada manusia dan bersikap tidak memerlukan mereka. Ini maknanya kita zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, iaitu tidak menjadi orang yang meminta-minta. Itu yang banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kerana apa? Siapa yang meminta-minta, kan? Siapa yang meminta-minta dalam kehidupan dia ini kepada orang apa-apa yang mereka miliki? Saya nak tanya gini Muslimah. Kalau kita ni ada member kan yang suka sangat minta-minta dengan kita, kita suka ke tidak? Masing-masing jawab sendiri kan? Kita mesti tak berapa berkenan. Jumpa kita je minta. Kalau kita beri tu lain cerita ya Muslimah. Kalau kita sendiri yang beri lain cerita. Tapi ni jumpa je minta. Apa-apa minta lah. Sakinah, banyaknya beg kau, bagilah aku satu macam tu. Minta. Sakinah, banyaknya abaya, bagilah satu. Aku sukalah abaya kau ni. Minta. Semua minta. Sakinah, banyak duit engkau. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, amin. Banyak duit engkau Sakinah. Bagilah aku 1,000. Boleh tak? Minta kan. Itu je kerja dia. Agak-agak kita suka tak berkawan dengan dia? Saya rasa kita tak suka. Kita akan kurang berkenan dengan orang yang bersikap sedemikian. Kita akan rasa, kenapa orang ni? Kita akan kata apa? Dia tak malu ke? Kita kata, dia tak malu ke apa? Sebab itu Nabi pesan kepada kita. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maknanya jangan jadi orang yang meminta-minta dengan apa yang ada pada pemilikan orang lain ataupun apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita ni jadi orang yang tidak meminta-minta, pasti orang akan suka pada kita. Tapi cuba saya kata, cuba try test. Minta-minta kan, tengok apa jadi. Saya rasa orang dah tak WhatsApp kita lagi dah. Orang dah tak message kita lagi dah. Sampai-sampai mungkin dia unfollow kita daripada IG. Macam tu kan? Sampai macam tu sekali. Sebab apa dia tak berkenan dengan perangai kita? Ini yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya. Dia kata apa? Maka sesiapa yang meminta-minta kepada orang apa yang mereka miliki, kan? Mereka pasti tidak akan suka kepadanya dan membencinya. Betul tak? Pasti orang tak suka pada dia. Kita tak berapa senang dengan kawan kita yang suka sangat minta-minta. Kan? Maka siapa yang meminta-minta apa yang mereka cintai itu, pasti mereka tidak akan menyukainya kerana hal itu. Dan kita kena ingat Muslimah, meminta-minta ini adalah larangan daripada Nabi SAW. Okey, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis ini Muslimah. Apa yang Nabi ingatkan? Nabi kata kepada kita, siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyakkan kekayaan dia, untuk memperbanyakkan apa yang dia ada, orang itu sesungguhnya dia telah meminta bara api. Ini ancaman yang keras daripada Nabi SAW. Supaya apa? Kita tidak jadi umat baginda yang meminta-minta. Kita jadi umat baginda yang sentiasa berusaha untuk dapat apa yang kita hendak dengan usaha-usaha yang halal yang diajarkan oleh syariat. Dan Nabi pesan kepada kita, siapa yang mempunyai sikap suka sangat minta-minta ini, dia tu umpama orang yang minta bara api. Bayangkan bara api tu letak di tangan kita. Jadi Nabi tanya kepada kita, apakah dia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyakkannya?
Maknanya bara api tu yang kita kumpul dengan tujuan meminta-minta, dengan tujuan untuk menyenangkan diri kita yang tak nak usaha, duduk sahaja kan, duduk saja tengok, tak tahulah apa nak jadi dengan saya ni. Susah sangatlah hidup ni, tak apalah minta, nanti orang bagilah rezeki dekat saya. Minta sana, minta sini kan. Nabi kata orang yang begini, yang dia mengumpul kesenangan hidup yang melalui minta-minta ini kan, dia umpama orang yang mengumpul bara api. Sekarang Nabi tanya kepada kita nak kumpul banyak ataupun nak kumpul sikit? Kita nak kumpul banyak ataupun nak kumpul sikit bara api itu, Muslimah? Sikit ataupun banyak, kita tak nak. Sikit ataupun banyak, kita tak nak. Siapa yang nak letak bara api dekat tangan dia? Walaupun sedikit. Orang yang bijak, dia faham bahawasanya dia tak akan jadi orang yang meminta-minta. Dia tak akan jadi orang yang meminta-minta. Sebab apa? Sebab begini, Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi ingatkan juga kepada kita tentang ancaman, ancaman yang diberikan kepada orang yang meminta-minta. Bukan sahaja berkenaan dengan kita seolah-olah mengumpul bara api di tangan kita, Muslimah. Tetapi Nabi sebutkan dalam hadis ini, al-mas'alatu kad-dunya kuddu biha ar-rajulu wajhah illa an yas'ala ar-rajulu sultana aw fi amrin la budda min. Meminta-minta adalah seperti seorang yang mencakar wajahnya sendiri. Kecuali, ada pengecualian di sini, jika dia meminta-minta pada penguasa, maknanya hak dia lah. Kan apa yang dia nak minta itu adalah hak dia. Atau pada perkara yang benar-benar dia butuhkan, maksudnya yang dia perlukan. Pada perkara yang benar-benar dia perlukan. Maka itu tidak menjadi masalah. Tapi masalahnya ialah kalau kita duduk saja, kerja kita hanya meminta-minta dengan apa yang ada pada milik orang lain kan, kita pantang nampak orang jual rumah contohnya kan, pantang nampak orang senang sikit. Mulalah kita tunjuk muka kita, nak minta sikit lah bahagian apa yang dia ada. Kau baru jual rumah aku dengar kau baru jual rumah berapa banyak kau dapat? Sibuk berapa banyak kau dapat? Hululah sikit, kau tak hulu sikit kat aku. Jangan kita ada sikap yang sedemikian, Muslimah. Perkara itu seperti kita mencakar wajah kita sendiri. Kita tak berhak untuk minta apa yang ada pada orang lain. Kita tak berhak untuk minta. Ngecek sana, ngecek sini kan. Pantang nampak orang senang, pantang nampak orang dapat apa-apa kan. Minta sana, minta sini. Ini bukan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kata kepada kita, Nabi kata apa kepada kita? Nabi sebutkan kepada kita kan, berkenaan dengan hadis ini. Nabi kata, dunia ataupun harta yang kita ada ini, dia umpama buah yang segar lagi manis. Sebab itu ada orang dia pantang nampak orang berduit, pantang nampak orang senang, pantang sangat nampak orang ada perkara-perkara ataupun di sudut kebendaan ini. Jadi apa kata Nabi terhadap harta yang segar, terhadap harta yang manis itu? Siapa yang mengambilnya dengan cara yang baik, iaitu tanpa tamak atau tanpa kerelaan pemiliknya. Sekejap macam lain sikit je terjemahan ni. Buanglah ya perkataan tanpa tamak atau tanpa kerelaan pemiliknya tu. Agak confusing di situ. Okay. Saya betulkan ya. Yang dalam bracket tu tak perlu ada. Saya memang tak boleh lah nak delete di sini. Tapi saya betulkan menerusi ucapan saya di sini untuk saya betulkan. Okay, supaya tak jadi persoalan pula nanti kemudian hari. Satu aja salah pula. Okay. So saya betulkan Saksi saya betulkan di situ. Dan siapa mengambilnya dengan cara yang baik,
maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan siapa yang mengambilnya dengan penuh tamak, harta tersebut tidak akan diberkahi untuknya. Dan dia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tangan yang berada di atas lebih baik dibandingkan dengan tangan yang berada di bawah. Yang akhir tu amat cantik. Okey, tangan yang berada di atas, Nabi kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas lebih baik dibandingkan dengan tangan yang berada di bawah. Maknanya bila kita menjadi orang yang memberi, itu lebih baik daripada menjadi orang yang meminta-minta. Itu maksud Nabi. Kan? So, kita ni bila kita lihat harta tadi kan sebagai sesuatu yang segar, yang manis, yang cantik, yang kita suka sangat-sangat tadi kan, kita ambil, maknanya kita usaha cari harta itu dengan cara baik. Bukan dengan cara tamak. Kan? Bukan kita ambil harta itu daripada tangan orang lain tanpa kerelaan dia. Mungkin itulah yang maksudnya. Tanpa kerelaan pemiliknya. Maka harta yang diperoleh, yang kita dapat dengan usaha yang baik, dengan cara yang baik itu tadi, harta tersebut diberkati. Tetapi, kalau kita ambil harta ataupun kita usaha cari harta itu dengan cara yang tamak, dengan cara yang di luar garisan syariat, kan? Contoh kita rampas hak milik orang lain, orang tak nak bagi kita rampas juga, kan? Orang tak nak bagi kita sindir sampai orang tu pun terpaksa beri apa yang kita minta kerana malas nak dengar sindiran kita, ya muslimah. Maka Nabi kata apa yang kita dapat itu tidak berkat. Dan kita kalau jadi orang yang sedemikian, kita ni tak pernah kenyang dengan harta dunia. Kita akan cari makan macam orang makan tapi tak pernah kenyang. Dan Nabi pesan kepada kita, jadi orang yang memberi. Itu lebih baik daripada jadi orang yang meminta-minta. Okey, jadi orang yang meminta-minta. Sebab itu dalam agama kita mengajarkan kepada kita supaya berusaha. Usaha, kerja, kan? Cari rezeki yang halal. Jangan duduk saja menunggu sebab rezeki ni tak datang bergolek, muslimah. Kan? Dia tak datang turun daripada langit begitu bok. Duit banyaknya, alhamdulillah. Boleh? Bangun-bangun subuh, kan lepas salat subuh, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku 1,000. Tiba-tiba 1,000 jatuh. Begitu? Tidak. Rezeki tidak datang sedemikian. Kerana itu Nabi SAW juga pesan kepada kita. Nabi kata dalam hadis ini, la ayyaghdwa ahadukum, jika salah seorang di kalangan kalian pergi di pagi hari, fayahtiba ala zahri, lalu dia mencari kayu kan, dan dia pikul kayu itu di belakangnya dan dia jual kayu tersebut. Fayatasaddaqa bihi wa yastaghniya bihi minan nas. Kemudian dia bersedekah dengan hasil daripada apa yang dia usahakan di pagi hari itu tadi. Dan dia rasa cukup dengan apa yang dia ada di tangan orang lain. Maka itu lebih baik, Nabi kata. Khairun lah min ayyas'ala rajulan. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Baik mereka beri ataupun tidak. Sebab bila kita minta kepada orang ni, dia ada dua situation yang akan kita hadapi. Sama ada kita dapat ataupun kita tak dapat. Kan? Dan sekali lagi dalam hadis ini, Nabi SAW tekankan kepada kita tangan yang di atas. Okay? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta, muslimah. Kita nak jadi orang yang memberi. Kita tak nak jadi orang yang meminta-minta. Kerana itu ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan kita agar menjadi orang yang berusaha. Bukan orang yang asyik melihat apa yang ada pada tangan orang lain lalu kita minta. Tidak. Bukan begitu keadaan kita. Kerana situasi yang sedemikian dia akan mengundang kebencian orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Nabi SAW memberikan pengecualian kepada 3 orang ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi sebutkan dalam hadis ini kepada seorang sahabat bernama Qabisah. Nabi kata kepada dia, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, wahai Qabisah.
kita minta-minta ni muslimah, ia adalah perkara yang tidak halal. Kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Kecuali untuk 3 orang ini. Ataupun salah seorang daripada 3 orang ini. Pertama, Nabi sebutkan, seseorang yang menanggung hutang orang lain, dia boleh meminta-minta sehingga dia melunasinya ataupun dia melunaskan hutang itu, kemudian berhenti. Okey, boleh juga saya panggil ini macam guarantor lah, mungkin. Kan guarantor di situ. Kemudian orang tu pula tiba-tiba tak bayar apa kan, dia terpaksa menanggung hutang orang lain. Boleh jugalah ya, boleh dimasukkan sedemikian. Dia terpaksa tanggung hutang orang lain. Kemudian dia pula tak ada duit dan dia terpaksa minta kepada orang lain agar bantu dia untuk lunaskan hutang tersebut. Kerana kalau dia pun tak bayar, dia akan jadi problem. Okey, sampai dia berjaya melunaskan hutang itu, kemudian dia berhenti daripada meminta-minta. Baik, orang yang kedua ialah seseorang yang dia mendapatkan seseorang yang ditimpa musibah, yang menghabiskan hartanya, dia boleh meminta-minta sehingga dia mendapatkan sandaran hidup. Maknanya di sini kan, tiba-tiba contoh ya, muslimah, tiba-tiba rumah kita terbakar, na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba rumah kita terbakar ataupun ada orang tiba-tiba kita buka bank account kita kosong. Orang curi duit kita dekat bank. Kadang-kadang banyak kan terjadi kan, online kan. Tiba-tiba duit kita hilang. Maka ini musibah namanya. Tiba-tiba je orang guna kad kredit kita. Orang guna debit card kita kan. Habis duit kita beribu-ribu. Musibah. Kemudian kita pula tak ada satu sen pun yang tinggal. Maka di sini kita terpaksa minta bantuan, betul tak? Kita perlu minta bantuan daripada orang lain. Ataupun apa-apalah masalah yang berlaku dalam hidup kita yang menyebabkan kita perlu meminta-minta, kita perlu minta kepada orang lain. Maka dalam hal ini dibenarkan. Sehingga dia mendapat sandaran hidup. Maknanya sampailah hidup dia stable. Okey, sampai hidup dia stable balik, maka dia dah tak boleh minta lagi. Dan kita ada orang yang ketiga di sini Nabi sebutkan, iaitu seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Dia boleh meminta-minta sehingga mendapat sandaran hidup. Maknanya, orang tu memang hidup dia susah muslimah. Semua orang yang lihat dia, di sini Nabi kata 3 orang ya. Maaf ya, sekejap ya. Sampaikan orang yang melihat dia, mereka datang kepada kita, Nabi kata ada 3 orang kan. Tapi boleh lebih daripada itu. Orang kata, kau kesian kau, dia susah orangnya. Dia ada problem itu, dia ada problem ini kan. Okey, datang pula orang kedua beritahu kita, kau tahu pasal dia, kesian dia susah kau. Dia ni hidup dia sengsara gini kan. Dia tu tak ada duit dan sebagainya. Okey, datang orang yang ketiga, yang keempat, yang kelima menyatakan dan memberitahu perkara yang sama kepada kita. Ni Nabi kata orang yang berakal. Dia bukan scam Okey. Bukan scammer ni. Tapi betul, memang begitu keadaannya. Jadi Nabi kata untuk orang ini, kalau dia meminta-minta, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sehingga dia mendapatkan sandaran hidupnya. Okey? Sehingga dia mendapatkan sandaran hidupnya. Satu perkara yang menarik yang ada dalam hadis ini muslimah. Betul. Dalam agama kita memberikan pengecualian kepada orang yang boleh meminta-minta. Tetapi ada perkara yang jangan kita lupakan yang terkandung dalam hadis ini. Apa dia? Nabi kata sehingga orang itu stable, sehingga orang itu ada sandaran hidup yang kuat, sehingga orang itu kembali ataupun selesai keluar daripada problem dia. Maknanya bukan sepanjang hayat kita jadi orang yang meminta-minta. Bukan all the way. Orang Nabi kata, memang saya orang susah nak buat macam mana kan. So kita hidup meminta-minta je begitu. Tidak. Kita kena usaha keluarkan diri kita daripada kesusahan dan kesengsaraan itu tadi. Sehingga kita ada satu kehidupan yang stable, kita berada pada tempat yang Nabi puji, iaitu orang yang di atas. Asalnya tadi kan kita berada orang yang di bawah kan. Kita terpaksa minta-minta kerana keadaan-keadaan itu tadi. Tetapi agama kita mengajarkan kepada kita, kita kena usaha keluarkan diri kita
Sebab bila kita sudah berada pada keadaan yang kita mampu, kita dah tak boleh dan kita tak berhak untuk lagi meminta-minta. Dan Nabi kata apa? Keadaan boleh meminta-minta itu tadi ialah pada keadaan yang mana dia ada expired dia. Iaitu sampai dia mampu, sampai dia dapat satu sandaran kehidupan, sampailah dia dapat melunaskan hutang tu tadi kan, selesai melunaskan hutangnya. Jangan lambat-lambat pula kita ni muslimah. Kan? Mentang-mentang kita dah susah tadi kan, kita pun lambat-lambat tak apalah, bagi duit sampai kita selesa dalam keadaan sembilan. Tak boleh. Maknanya, Alhamdulillah, bila kita terpaksa minta tadi, ada orang memberi pada kita. Tetapi kita tidak boleh berpada dengan itu. Kita kena usaha keluarkan diri kita daripada situasi yang meminta-minta itu tadi. Kerana apa? Kita bimbang dengan ancaman-ancaman yang telah Nabi SAW sebutkan. Iaitu ancamannya antaranya di sini ialah Nabi kata umpama orang yang mengumpul bara api. Kan? Orang yang meminta-minta. Umpama orang yang mencakar wajahnya sendiri. Dan kemudian Nabi SAW kata apa? Kita bekerja lebih baik daripada kita meminta-minta. Jelas. Okey? Bagi saya jelas. Kesemua hadis ini kesemua hadis itu tadi Nabi nak pesan kepada kita dalam keadaan kita hidup bersosial ini kan, yang kita ada masyarakat dalam sebuah komuniti. Agama kita tidak mengajarkan kita menjadi seorang penganut ataupun masyarakat Islam yang dalam keadaan hidup meminta-minta. Tidak. Tapi agama kita mengajarkan kita supaya berusaha. Sebab itu digandingkan zuhud terhadap dunia dengan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Kerana begini muslimah, saya nak tutup ya pengajian kita pada hari ini dan juga tutup perbincangan hadis kita yang ke-31 ini dengan satu perkara yang ingin kita semua fikirkan. Kenapa? Nabi SAW sebutkan orang yang zuhud terhadap dunia, dia mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, dia mendapat kecintaan manusia. Kerana begini, bila kita memahami tentang zuhud dengan kefahaman yang betul, kita tidak akan meninggalkan dunia kita. Maksudnya, kita tidak menjadikan dunia itu tadi sebagai tempat yang melalaikan kita. Kita tetap akan berusaha mencari rezeki. Kita tetap akan berusaha di atas muka bumi ini mencari sesuatu yang dinamakan sebagai nikmat untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk kita mendapat saham di akhirat kelak. Jika kita berpegang kepada konsep yang betul berkenaan dengan zuhud itu tadi, kita takkan jadi orang yang meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Sebab seringkali orang yang tersalah faham terhadap konsep zuhud itu, yang mereka kata, saya nakkan akhirat, saya nakkan kecintaan Allah. Mereka lupa. Bila mereka meninggalkan dunia secara total, mereka menjadi orang yang meminta-minta sehingga orang benci kepada mereka. Sehingga orang yang di sekitar mereka benci kepada mereka. Tak berkenan dengan sikap mereka yang suka meminta-minta. Nabi nak ajar begini kepada kita muslimah. Agama kita walaupun mementingkan kepada zuhud. Okey? Tetapi agama kita juga mengajarkan kepada kita agar kita menjadi insan yang berusaha ke arah kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Jangan kerana konsep zuhud yang kita pegang menyebabkan kita menyusahkan orang di sekitar kita yang akhirnya kerana atas dasar untuk meraih cinta Allah itu tadi, dalam masa yang sama kita pula meraih kebencian manusia. Bukan begitu zuhud yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita zuhud itu ia mendapatkan kecintaan Allah. Dalam masa yang sama, orang yang zuhud
dia juga mendapatkan kecintaan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hadis yang ke-31 ini. Mungkin saya boleh buka kepada sesi soal jawab jika di sana ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Ada soalannya? Oh, macam tak ada ya? Dah faham dah ni semua ya? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah wa iyyakum. Jazakillahu khaira. Ustazah kongsi ilmu yang sangat bermanfaat. Barakallahu fiik wa fiki barakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, baiklah juga kiranya kita mengundurkan diri daripada ruangan ini kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dan kesejahteraan, dan insya-Allah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Okey, baik muslimah, terima kasih di atas kesudiannya untuk bersama dengan saya pada pagi ini kan. Okey, untuk meluangkan masa bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan dan saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.